Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke modul PDPR RBT tahun 5 bersama Cikgu Basri. Dalam modul ini, murid-murid akan belajar mengikut minggu. Contohnya minggu pertama ni belajar mengenai artikel jahitan. Minggu depan kita sambung lagi dan seterusnya sehinggalah tamat semua tajuk di tajuk yang terakhir iaitu pertanian bandar. Jadi, untuk minggu yang pertama ini, murid akan belajar mengenai tajuk artikel jahitan. Ini adalah bahagian yang pertama daripada semua 6 bahagian artikel jahitan. Dan minggu ini, murid akan belajar mengenai jenis-jenis mata jahitan. Jikalau murid nak tengok dalam buku teks, murid boleh rujuk pada muka surat 2 sehingga muka surat 6. Jadi ini adalah buku teks RBT anda lah untuk tahun 5. Dan kalau tak dapat tengok buku teks yang fizikal, boleh buka juga buku teks yang secara digital di dalam portal Google Classroom. Baik, pertama sekali untuk standard pembelajaran, hari ini murid boleh mencapai 4.3.1 iaitu mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Okey, cikgu akan terangkanlah kemudian mengenai apa itu artikel jahitan. Jadi minggu ini juga murid boleh mencapai TP yang kedua iaitu menerangkan fungsi artikel jahitan dan alatan yang digunakan. Jadi untuk objektif pembelajaran pada minggu ini, di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan fungsi satu artikel jahitan dan apa alat yang digunakan dalam menghasilkan artikel itu. Kemudian, untuk mencapai kriteria kejayaan, murid boleh menyatakan 4 daripada 6 jenis mata jahitan dengan betul. Dan seterusnya, murid kalau berkesempatanlah dan ada barang di rumah, murid-murid bolehlah menghasilkan 2 jenis mata jahitan dengan baik. Jadi, untuk artikel jahitan ni ialah satu produk yang dah siap yang dihasilkan menggunakan fabrik. Jadi, fabrik ni benda apa? Tengok murid ni kata apa. Fabrik ialah kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Sama ada kapas, linen, sutera. Sekarang ni banyak lagi jenis kain. Kita ada lycra, microfiber, macam-macam jenis kain. Semua itu adalah fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin ataupun jahitan tangan. Tengok gambar kat bawah ni. Ini adalah contoh kain felt, yang ni guna kain biasa. Okey, fabrik-fabrik ni untuk menghasilkan satu produk ataupun artikel jahitan. Ini dua contoh. Di sebelah sini dia menggunakan macam kain sintetik lah. Yang ni pula adalah sejenis kain felt. Jadi semua ni dijahit menggunakan tangan. Contohnya jahitan ni lain daripada jahitan di tepi. Sama juga jahitan yang di sini lain daripada jahitan yang di tepi. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis mata jahitan selepas ini. Jadi nak mula menjahit, murid kena tahu macam mana nak masukkan benang ke dalam jarum. Jadi ada dua cara. Pertama sekali boleh lihat pada video ini. Ini satu jarum anda. Boleh gunakan terus mata kasar anda untuk masukkan ke dalam lubang jarum. Jadi biasanya kalau murid yang tak rabun, tak ada masalah lah. Dan boleh ikat dengan cara macam ni. Kalau cikgu sendiri, cikgu suka ikat mati. Tarik sampai bertemu dua hujung tali tu, kita akan ikat mati. Banyak cara lah. Yang ni kedua pula menggunakan alat ni. Okay? Kalau lihat di kamera ni, alat ni, muncung dia ada satu jenis lubang. Boleh masukkan ke dalam lubang jarum. Jadi boleh lebih mudah lah kalau anda yang rabun sedikit, boleh gunakan alat ini. Sebab muncung dia keras lah sikit berbanding dengan menggunakan benang sahaja nak masuk. Baik. Ini adalah contoh video tadi. Jahitan mata jahitan yang pertama ialah jahitan kia. Okay? Jahitan kia ini digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelem. Okay? Kelem ni benda apa? Kelem ni adalah bahagian sambungan. Okay? Di tepi ni, okay? Di bahagian collar atas ni, semua adalah kelem. Okay? Kelem juga dan boleh juga menjahit bahagian yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Maksudnya jahitan kia ni sangat kukuh. Okay, sangat rapat. Okay, ini contoh jahitan kia dan sesuai untuk digunakan untuk menjahit bahagian menggantikan jahitan mesin. Baik, ini contoh macam mana jahitan kia dilakukan. Ini adalah sumber video yang cikgu ambil daripada YouTube channel Ulat Kain. Baik, jadi mulakan jahitan dengan pergi ke belakang, seterusnya ke depan. Dia macam pergi looping ke depan. Okay, macam itu. Murid-murid boleh cuba buat lah. Dekat rumah kalau ada benang, memang ada benang, boleh cuba buat.
mudah sahaja. Jahitan ni dia kemas dan juga sesuai memang dan kuat. Kalau nak jahit seluar anda yang koyak tu memang sangat sesuai lah jahitan ini. Seterusnya, kita akan tengok juga mengenai jahitan yang kedua, iaitu jahitan jelujur halus. Jelujur halus ni sesuai digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus ni digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini yang digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Baik, kelepek ni benda apa murid-murid? Kelepek adalah bahagian hujung sesebuah artikel. Contoh baju kita, di bahagian hujung ni, ini adalah kelepek. Jadi kelepek ini kadang-kadang biasalah kalau murid-murid pakai kain jersey tu kan, memang akan meretas tu. Jadi kita boleh baiki balik menggunakan jahitan jelujur halus. Baik, jahitan jelujur halus ni dia macam zigzag looping macam tu. Okey. Jadi nak tengok video dia kan. Ini contoh satu jelujur halus. Juga diambil daripada Ulat Kain YouTube channel. Terima kasihlah pada admin Ulat Kain ni. Jadi dimulakan dengan jahitan, terus pergi ke depan, pergi macam zigzag, macam itu. Okey, beralun di sana. Okey, baik. Sehinggalah tamat. Dan jahitan ni boleh katakan kuat juga, tapi lebih kuatlah jahitan Kia. Seterusnya kita akan lihat jahitan yang ketiga, iaitu jelujur kasar. Sama macam jelujur halus, tapi yang jelujur kasar ni jarak dia lebih jauh. Okey, digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Kita nak cantum dua kain, jadi tak nak bagi dia bergoyang, kita gunakan jahitan jelujur kasar untuk sementara lah. Ini contoh jelujur kasar, jarak-jarak ni adalah besar dan jauh. Lebih kurang dalam 1/4 cm. Besarlah, dalam satu jari anda ni lah jarak-jarak dia. Ini adalah contoh yang cikgu ambil daripada YouTube channel Cap Adnan. Jadi ini contoh jelujur kasar. Jadi jarak dia jauh lah, murid-murid boleh lihat ya. Dia macam itu, jauh. Pergi ke bawah, naik atas, naik ke bawah, ke atas. Jadi jarak dia jauh dan jahitan ni tidaklah kuat, tapi boleh menetapkan dua kain tu supaya tidak bergerak. Seterusnya, jahitan yang keempat. Dalam jahitan 4, 5, 6 ni adalah kategori jahitan kukuh, kuat dan juga jahitan hiasan. Jadi jahitan insang pari. Jadi insang pari ini digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik, dan jahitan sebagai untuk menjahit motif. Motifnya adalah corak lah. Nak buat corak bunga, nak buat corak gigi, semua boleh gunakan dengan insang pari. Okay, insang pari ni di bahagian tepi biasanya. Ini adalah contoh jahitan insang pari yang cikgu ambil daripada YouTube channel Cak Adnan. Bagaimana lihat ini jahitan insang pari? Okey, mulakan jahitan, dia akan pergi ke bahagian sana dan benang tu dimasukkan ke bahagian sebelumnya. Okey, tengok elok. Okey, dimasukkan ke bahagian sebelumnya. Masuk ke dalam. Okey. Sehinggalah hujung. Okay, jadi jahitan ni di bahagian tepi supaya kemaslah jahitan tu. Seterusnya, jahitan yang kelima, kita ada jahitan sembat. Sembat ke sembat ke, macam-macam nama lah. Jadi jahitan sembat ni sama juga macam jahitan insang pari tadi. Dia digunakan di bahagian tepi, okay, untuk menjahit bahagian kelepek atau bahan hiasan. Cuma sembat ni dia tak nampak macam gigi lah, dia nampak macam serong sikit kan. Ini contoh sembat halus, dan cikgu akan tunjukkan satu video cara nak buat sembat. Tapi biasanya sembat ni tak guna sangat lah, kecuali kalau buat sembat susup tu nak masukkan supaya boleh kita boleh sembunyi lah jenis jahitan, okay, menggunakan sembat susup. Tapi untuk ni kita boleh lihat ini adalah sembat yang halus. Jaranglah murid gunakan, biasanya murid akan buat nanti guna insang pari, Kia, jelujur. Baik, seterusnya untuk jahitan yang terakhir, kita ada jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah ni digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Jadi silang pangkah ni samalah macam insang pari ataupun sembat. Dia di bahagian tepi. Biasanya kalau tengok baju kurung kan, dia buat macam ni di bahagian dalam. Belah depan tu tak nampak jahit. Belah belakang tu nampak ada benang. Jadi silang pangkah ni dapat sembunyikanlah benang yang dibuat tu.
Okay, ini adalah contoh satu video silang pangkah daripada YouTube channel Belat Kain. Okay, dia pergi ke situ, naik atas, patah balik dia macam tu. Macam tu, sampailah habis bahagian yang nak dibuat. Jadi murid jarang gunalah untuk silang pangkah, tapi boleh guna untuk penghasilan projek nanti. Jadi itu adalah 6 mata jahitan yang anda belajar. Jadi kita lihat pada gambar yang sedang murid lihat ni, dalam buku teks pun sama macam ni, ada banyak artikel jahitan. Okay, murid boleh cerita tak artikel jahitan yang ada? Okay, cikgu bagi contoh, kita ada apron. Okay, apron mak dengan anak ni pakai. Okay, fungsi dia adalah untuk melindungi pakaian supaya kekal bersih ketika melakukan pekerjaan. Ada apron untuk memasak, ada apron untuk bengkel. Okay, kemudian kita ada langsir untuk menutup bahagian tingkap dengan cantik dan mengawal cahaya masuk ke rumah. Ini adalah objektif pembelajaran pada hari ini untuk murid menyatakan jenis artikel jahitan dan apa fungsi dia. Kita ada juga pelapik tong sampah, lapik pinggan, sarung cushion. Kita ada juga penutup kepala. Semua ini adalah fabrik, termasuklah pelapik meja. Fungsi fabrik ini biasanya untuk mencantikkan bahagian lah dalam rumah. Baik, untuk latihan pengukuhan, murid boleh buat aktiviti membuat peta buih mengenai jenis mata jahitan di dalam buku nota RBT masing-masing. Buatlah 6 jenis mata jahitan tu dalam bentuk peta buih ni dan tambah satu lagi dia punya penerangan mengenai fungsi yang ringkas. Okay. Murid juga boleh buat latihan pengukuhan di dalam atas talian. Jadi murid boleh buka link yang cikgu bagi ni dalam description video. Okay, terima kasih kepada Cikgu New Aftermath. Jadi dah buatlah jenis-jenis mata jahitan. Nanti murid boleh padankan sahaja dalam telefon tu lah, padankan. Dan sebagai latihan penggayaan, kalau murid ada alatan di rumah, murid boleh cuba buat jahitan kia. Pilihlah 3 jenis mata jahitan. Boleh terus jahit. Kia, jeluju halus, jeluju kasar, itu yang paling mudah lah. Boleh cuba juga untuk buat jahitan insang pari ataupun silang pangkah. Dan potong kain sikit. Contoh ni macam ni lah. Kain potong dan terus boleh tampal dalam buku. Okay, itu sahaja untuk minggu yang pertama ini. Jadi kita dah belajar mengenai artikel jahitan. Dalam video yang akan datang, murid akan belajar mengenai alatan tangan di tajuk jahitan. Okay, jangan lupa subscribe dan share video ni supaya murid-murid dapat info yang terkini. Jika ada video baru, murid tahulah cikgu dah upload video yang baru. Okay, jumpa pada tajuk minggu hadapan atau video yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.